Revolusi Industri 4.0 merupakan perubahan yang mengurangkan tenaga manusia secara berterusan dalam sektor pembuatan dan perindustrian dengan menggunakan teknologi yang moden. Ciri-ciri Revolusi Industri 4.0 ialah gabungan antara fizikal, digital dan biologi yang memberi kesan kepada semua bidang industri dan ekonomi. Penggunaan mesin digital menyebabkan semua sektor akan lebih maju kerana kehadiran aplikasi yang lebih canggih dan berinovasi. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang definisi dan sejarah revolusi industri supaya anda lebih faham tentang proses revolusi ini. Istilah revolusi industri diperkenalkan oleh ahli sejarah terkenal iaitu Arnold Toynbee sekitar tahun 1889 hingga 1975. Beliau berkata, ini adalah satu fenomena yang lazim dalam masyarakat moden. Proses revolusi industri juga berlaku untuk mencapai kemajuan yang lebih baik. Contohnya, revolusi industri 1.0 berlaku sekitar tahun 1820 hingga 1840. Pada masa itu, mereka menggunakan mesin yang bergantung kepada kegunaan air atau wap yang mampu menggerakkan jentera berat. Seterusnya, revolusi industri 2.0 pula muncul sekitar tahun 1870 hingga 1914. Revolusi ini menggunakan teknologi elektrik yang berskala besar. Pada sekitar tahun 2000 pula, revolusi 3.0 muncul dengan kemajuan dari sektor pengeluaran. Pada masa ini, mereka banyak menggunakan komputer dan teknologi maklumat. Tahun 2016 bermulalah revolusi industri 4.0 iaitu kemajuan teknologi komunikasi dan internet yang jauh lebih baik. Contohnya 3G, 4G, Wi-Fi dan yang terbaru ialah 5G. Untuk lebih memahami tentang revolusi industri 4.0, saya akan serahkan kepada rakan saya untuk terangkan dengan lebih lanjut. Saya akan menerangkan tentang kepentingan, risiko dan cara mengatasi revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 dan kepentingannya dari aspek ekonomi negara ialah yang pertama, meningkatkan lagi permintaan pekerjaan dalam sektor pengurusan di sesebuah syarikat. Yang kedua, ialah proses pekerjaan akan menjadi lebih efisien dan lebih efektif kerana kerja-kerja perindustrian telah dibantu oleh robot-robot yang serba canggih dan moden. Risiko revolusi industri 4.0 dari aspek masyarakat ialah kekurangan tenaga mahir kerana masyarakat mula bergantung harap pada teknologi. Selain itu, masalah pengangguran di Malaysia semakin bertambah kerana permintaan kerja sekarang lebih kepada sektor industri. Jadi, kebanyakan kerja dilakukan oleh mesin. Cara mengatasi bagi pihak kerajaan ialah kerajaan berperanan untuk membuat pelan ekonomi yang efektif untuk memastikan revolusi industri ini berjalan dengan lancar. Seterusnya, kerajaan juga boleh membuat persediaan lebih awal supaya masyarakat lebih faham dan membuat persediaan dengan rapi. Itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih. Revolusi industri 4.0 dalam aspek sosial. Internet telah membuka satu lagi dunia baru iaitu pada dunia maya. Dunia maya ini telah meningkatkan taraf hidup manusia dalam aspek berkomunikasi. Dia juga memberi kesan positif dalam bidang pendidikan. Aplikasi seperti WhatsApp, Instagram, Telegram dan seakan-akan lainnya membuktikan keberkaisanan revolusi ini sewaktu pandemik COVID-19. Namun begitu, dia juga mempunyai risiko kerana rangkaian yang dapat diakses secara luas tanpa kawalan akan menyebabkan berlakunya kecurigaan maklumat dan penyebaran berita palsu. Dia bahkan boleh menimbulkan fitnah antara umat Islam sendiri maupun bangsa seperti kawasan. Dan selain itu, dia akan mewujudkan generasi yang lebih anti-sosial kerana mereka lagi nampak untuk dengan teknologi mereka sendiri berbanding untuk berbual dengan bangsa kita. Namun, cara untuk mengatasi perkara ini ialah masyarakat memainkan peranan penting untuk menunjukkan perilaku yang baik untuk menjadi contoh kepada masyarakat. Sebagai contoh, berteman sapa bersama antara generasi muda dan generasi tua. Selain itu, ibu bapa juga memainkan peranan penting untuk memantau anak-anak dan memberi pengajaran tentang akhlak, budaya, etika dan adab sesuatu menggunakan teknologi. Baiklah, kepentingan revolusi industri 4.0 dari aspek agama dan kerohanian dapat dilihat dari segi dakwah Islamiah. Pendakwa Islam atau ustaz dan ustazah dapat menyampaikan ilmu serta dakwah mereka lebih mudah dan berkesan hanya di ujung jari mereka sahaja.
berbanding di masa dahulu mereka berdakwah secara tradisi yang memerlukan perjumpaan secara terbuka. Kepentingan yang kedua adalah ibadah dan aktiviti kerohanian yang lain dapat dilakukan dengan selesa walaupun di mana juga kita berada. Ini kerana terdapat pelbagai aplikasi dan platform di internet yang mudah diakses seperti Muslim Pro dan platform YouTube. Maka ilmu tentang Islam mudah didapati dan dipelajari. Antara risiko dari aspek agama adalah golongan muda sekarang iaitu lebih dikenali dengan generasi Z lebih mudah terpengaruh dengan kemajuan teknologi yang ada. Mereka menggunakan kelebihan teknologi yang ada dengan cara yang salah sehingga menyebabkan mereka lalai dan alpa terhadap ibadah yang telah diperintahkan olehnya. Risiko seterusnya adalah mereka akan lebih cenderung ke arah kesan negatif teknosentrisme yang membawa maksud suatu sikap yang menyebabkan seseorang individu terlampau bergantung harap terhadap kemajuan yang ada. Antara peranan penguatkuasa agama dalam menghadapi cabaran revolusi industri ini adalah dengan mengadakan kempen atau dakwah secara dengan lebih kerap supaya apa yang dipelajari tidak mudah lupa dan hilang. Penguatkuasaan undang-undang juga adalah salah satu cara untuk mengatasi cabaran revolusi industri ini, iaitu dengan memberi hukuman kepada mana-mana individu yang menyebarkan berita palsu tentang Islam secara meluas. Seperti yang kita ketahui, revolusi industri 4.0 telah melibatkan sektor perindustrian dan pembuatan, ekonomi, sosial serta keagamaan dan kerohanian yang terkenal dengan teknologi yang lebih baik dan canggih. Hasil kertas kerja yang kami lakukan, pelbagai pandangan yang telah dilemparkan oleh masyarakat di Malaysia ini sama ada dari segi positif maupun negatif. Antara tanggapan yang baik ialah dari segi ekonomi yang membawa kepentingan revolusi industri ini dalam meningkatkan peluang masyarakat untuk bekerja. Pada era globalisasi ini, media sosial telah memainkan peranan dalam memudahkan masyarakat berkaitan dengan sesi pembelajaran atas talian maupun tempat mereka mencari sumber rezeki. Selain itu, perkongsian berkaitan sumber-sumber Islam telah memberikan banyak faedah kepada masyarakat Muslim di Malaysia. Namun begitu, revolusi industri 4.0 ini telah memberikan impak yang negatif kerana penggunaan mesin yang berlebihan telah menyebabkan masyarakat semakin dalam pekerjaan mereka. Begitu juga dengan perbuatan jenayah yang semakin berlebasan di Malaysia. Tambahan lagi, penggunaan gadget dan teknologi yang terlebih lama telah menyebabkan masyarakat Muslim semakin terlupa dan berpaling dari agama. Oleh itu, peranan kerajaan untuk melatih masyarakat sehingga mempunyai kemahiran yang tinggi telah menjadi salah satu usaha dalam membendung revolusi industri 4.0 ini. Sehubungan dengan itu, masyarakat berperanan dalam membina keharmonian negara seperti menjaga hubungan sesama individu walaupun berbeza agama maupun bangsa. Di samping itu, program-program berkaitan Islam telah dilaksanakan oleh pihak penguatkuasaan agama. Kesimpulannya, semua pihak hendaklah memainkan peranan mereka untuk membendung revolusi industri 4.0 ini dalam kalangan masyarakat di Malaysia.